Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 11 akan membincangkan bab 9 yang berkaitan dengan analisis ADAS Keynesian berubah disebabkan oleh faktor peningkatan teknologi, dasar monetary mengembang dan kejutan negatif ekonomi. Okey. Faktor pertama ialah disebabkan oleh peningkatan teknologi. Berdasarkan rajah ini merupakan keluk pengeluaran agregat di mana pendapatan Y berhubung dengan tingkat buruh iaitu pada L. Okey, dah jelas ya. Okey, pada tingkat pendapatan Y0 di mana tingkat buruh pada L0 adalah tetap sepanjang perubahan keluk agregat pengeluaran di mana keluk pengeluaran agregat pada Y0 disebabkan oleh faktor teknologi dan buruh iaitu pada titik A. Apabila berlakunya peningkatan dalam teknologi serta produktiviti, maka pengeluaran akan meningkat. Hal ini menyebabkan keluk pengeluaran agregat berganjak ke atas. Iaitu dari Y0 ke Y1 di mana pendapatan juga berubah daripada Y0 ke Y1. Manakala tingkat buruh adalah tetap sama iaitu pada L0. Dan juga akhir sekali ia bercantum di pada titik B. Okey, cerun keluk pengeluaran agregat merupakan keluk permintaan buruh LD, maka keluk LD juga turut berpindah dengan arah yang sama. Kesan selanjutnya ialah perpindahan keluk penawaran agregat ke kanan seperti di rajah B1B ini. Okey, pada AS0 pada harga P0, harga P0 adalah tetap sama dan tidak berubah di mana pendapatan adalah pada Y0. AS0 berubah ke AS1 menyebabkan pendapatan negara juga meningkat daripada Y0 ke Y1. Okey, faktor yang kedua disebabkan oleh dasar fiskal atau monetary mengembang. Berdasarkan rajah di sini, AD0 asal agregat adalah AS0 ialah keluk penawaran agregat Keynesian yang di mana upah diandaikan adalah tetap. Saya urang semula. AS Okey, minta maaf ya, salah penerangan. Sekejap ya. Okey, faktor kedua disebabkan oleh dasar fiskal atau monetary mengembang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk melukis keluk disebabkan oleh dasar fiskal atau monetary mengembang. Pada mulanya, AD0 ialah keluk asal agregat permintaan. Manakala AS0 ialah keluk penawaran agregat Keynesian yang di mana upah diandaikan tetap. AS0 ini ialah keluk penawaran agregat Keynesian yang di mana upah diandaikan adalah tetap. AS1 pula ialah keluk penawaran agregat Keynesian diandaikan upah adalah berubah. Saya jelaskan lagi sekali, AS0 ini adalah upah adalah berubah. AS1 ini ialah keluk penawaran agregat Keynesian diandaikan upah adalah berubah. Saya jelaskan lagi sekali, AS0 ini ialah diandaikan upah adalah tetap. Manakala AS1 ini diandaikan upah adalah berubah. Harga keseimbangan pada harga P0 dan pendapatan keseimbangan pada Y0. Titik keseimbangan asal iaitu pada titik A. Apabila berlakunya dasar monetary mengembang, ini akan menyebabkan keluk AD beralih ke kanan dari AD0 ke AD1. Okey, apabila berlakunya dasar monetary mengembang, maka tingkat harga akan meningkat dan diikuti dengan tingkat pendapatan.
Oleh itu, harga keseimbangan baru pada kelok AS1 di mana kita mengandaikan ia berubah daripada P0 ke P2 diikuti dengan tingkatnya pendapatan iaitu pada Y0 ke Y1. Di mana titik keseimbangan yang baru iaitu pada titik C. Okey, seterusnya pada harga keseimbangan baru maaf. Pada harga keseimbangan baru pada kelok AS1 di mana kita mengandaikan upah adalah tetap daripada PO ke P1 diikuti dengan peningkatan pendapatan iaitu pada Y0 ke Y1. Maaf, iaitu pada Y0 ke Y2, iaitu pada titik keseimbangan yang berlainan pada titik B. Begitulah caranya untuk menyediakan kelok disebabkan oleh perubahan dasar fiskal atau monetary mengembang. Okey. Seterusnya, faktor yang ketiga disebabkan oleh kejutan negatif ekonomi. Okey, saya ingin berkongsi sedikit tentang fakta disebabkan oleh kejutan negatif ekonomi. Di mana tokoh Keynes ni percaya dalam jangka pendek upah wang tidak berubah. Keynes juga percaya penawaran agregat AS tidak memainkan peranan untuk menentukan tingkat keluaran dan guna tenaga kerana ianya anjal sempurna dan harga keluaran dan upah wang diandaikan adalah tetap. Bentuk keluk penawaran agregat yang anjal sempurna ini dikaitkan dengan masa kemelesatan ekonomi yang teruk di mana pelbagai tingkat keluaran output negara boleh dikeluarkan tanpa peningkatan paras harga input dan juga kos ataupun upah buruh. Keadaan ini terjadi dengan andaian bahawa pelbagai jenis input pengeluaran adalah tidak digunakan sepenuhnya dan juga ramai buruh yang menganggur. Pada zaman kemelesetan besar iaitu Great Depression, kalau AS digambarkan dalam rajah ini, seperti rajah di depan ini, iaitu garis lurus yang selari dengan paksi pendapatan Y disebabkan oleh harga adalah tetap sama manakala pendapatan adalah infinity. Selain itu, terdapat keluk AS Keynesian yang mencorong ke atas antara ialah keluk AS dengan upah wang tetap atau keluk AS dengan harga berubah dan upah wang tetap. Keluk AS dengan harga dan upah wang berubah. Keluk penawaran agregat yang bercorong positif inilah yang lebih baik dibincangkan oleh ahli ekonomi. Seperti saya ingin tadi merupakan antara fakta tentang kejutan negatif ekonomi. Fakta tadi merupakan daripada buku teks. Anda boleh lihat pada muka surat 226. Okey, saya ingin membincangkan bagaimana kedua ini terbentuk. Okey, keluk ini harga berhubung dengan pendapatan negara, di mana keluk ini bersifat anjal. Penawaran agregat semasa berlakunya kemelesetan ekonomi, pengangguran sangat tinggi. Manakala output secara tidak langsung akan berkurang. Sedangkan faktor-faktor sebuah negara adalah banyak tetapi tidak digunakan secara maksimum. Hal ini menyebabkan pendapatan secara infinity tidak menentu. Itu sahaja daripada kumpulan kami iaitu kumpulan 11 yang membincangkan tentang keluk Keynesian ADAS berubah disebabkan oleh faktor peningkatan teknologi, disebabkan oleh dasar monetary mengembang dan kejutan negatif ekonomi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.